Alhamdulillah. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana pada pagi ini diberikan kesempatan sekali lagi untuk kita berada di dalam majlis ilmu, solat subuh. Kita sambung lah. Saya sebenarnya malam tadi ceramah di UTM. Pukul 3 pagi tadi baru gerak. Sampai ke rumah, mandi, siap, subuh datang. Tak ada waktu. Kan tengah hari kan naik flight pergi Penang. Ceramah malam ni kat Penang. Semalam saya butuh tentang kapal malam. Pelayaran Islamik. Sedap naik kapal. Jakun tak nak naik kapal. 800 bilik dalam kapal. Ompek boleh tingkat tinggi. 3,000 lebih, 2,000 lebih bilik. Kalau bayar sendiri mampu tak bagi. Nah, dia orang semua bagilah. Dia buat penggambaran nak dalam tu kan. Alhamdulillah, seronok. Dalam ramai-ramai tu ada 180 yang belayar secara Islamiknya. Semayang sama-sama kan? Ada kuliah daripada Imam Muda Azhar, Ustaz Muhadir Jol, Ustaz Zulkifli Bacik daripada Singapura. Alhamdulillah. Ada kuliah-kuliah semayang subuh. Qiyamul lail, senang nak bangun kat laut, ya Allah, terasa kacik laut. Saya teringat cerita Titanic tu. Tapi saya ni bangsa gayat, orang tinggi ni dia gayat tempat tinggi. Jadi bila bergambar kat atas tu berapa kali cut lah. Comel kan, tinggi kan, dia ada palang tu. Kalau bawa budak buat jatuh bilik saya tu memang ada balkoni terus ke laut je. Tak ada, saya keluar tu, saya buka pintu sikit, dia tinjau kepala tu. Saya fikir kan buat ada jatuh kan, cicir tak ada siapa perasan ni lah. Takut kan. Alhamdulillah pengalaman yang apalah. Bawa mak saya kan. Bawa mak saya. Panjang, bawa sayup dalam bilik dia, pada ujung tu. Ya, tapi saya dapat peluang lah masuk kasino. Bukan main dah, lalu. Dia memang perjalanan tu kita akan lalu kasino tu, lalu apa. Saya tengok Cino tu main judi tu kan, dah nak mati benar lah Cino. Dengan kursi roda sini tokan tu nak main tu. Apa jackpot. Sian tengok kan. Situ kita dapat banding lah kita kan. Terasa lah yang 100 lebih tu berfaham lah macam mana rasa Islam ni minoriti dalam kapal. Nah, beban ni beratus lagi, ramai lagi orang yang mabuk pun ada teh tu, yang apa, yang berjudi kan. Jadi kita alhamdulillah kan, Nabi kata ghuraba dunia kan. Nabi kata berbahagialah orang yang pelik. Ghuraba tu orang yang pelik. Kita hari ni buat benda baik pun orang pandang pelik. Tapi berbahagialah orang yang pelik, Nabi kata. Kan? Sebab apa? Kita jaga iman kita. Tu sebab saya ceramah tajuk dalam tu, apabila laut berbicara, tajuk kan. Tengok lautan tu masin kan. Masin, tapi macam mana masin, ikan dia nak beribu tahun, beratus tahun duduk dalam tu. Tak ada masin dah. Kan, kita kena koring dengan dia dulu, masin dia boleh masin. Tu yang buntang mata tu sebab tak rela dimasinkan. Tu jadi kita jadilah macam ikan. Jadi tengok cerita Titanic tu kan, tahun 1912. Dan nak tunjukkan kuasa Allah. 1912 kapal Titanic tu, dia memang dah dia design, dan yang mencipta kapal tu kata kapal ni tak akan tenggelam. Dia buat design yang paling hebat sekali. Tak ada langgar bongkah ais, kuasa Allah tenggelam. Dan ada disempatlah selamat beberapa ratus orang yang selamat, supaya kisah itu boleh diceritakan. Hebat mana pun. Cuma tinggal lagi dia nak timur dapat hidayah ke tidak, tu tak tahulah kan. Rupa-rupanya kalau kita kaji balik dalam surah Yasin, ada diceritakan pasal kapal kan. Cuba baca balik 41, 42, 43, 44.
surah Yasin. Yang mana kenderaan itu dinaiki kan, termasuklah bahtera. Kami binakan bahtera. Dan dengan izin Allah, dengan perintah Allah juga bahtera itu boleh ditenggelamkan. Dan begitu juga dengan izin Allah juga orang-orang juga boleh diselamatkan. Memang baca dalam tu. Kan. Termasuklah Titanic, termasuklah juga bahtera Nabi Nuh. Kan, sama juga. Ya, kita sambung dengan itu keburukan dunia dan meninggalkannya. Ya. Nabi Isa AS menyatakan bahawa relalah dengan sedikit dunia dan selamatnya agama, sebagaimana ahli dunia merelakan sedikit agama dengan selamatnya dunia. Dikatakan, kulihat orang rela dengan sedikit agama, tidak kulihat mereka rela dengan kehidupan sederhana. Banggakan agama atas harta raja, seperti raja membanggakan dunia atas agama. Kadang ada juga kan, menggunakan agama untuk harta. Itu sebab ada ompek orang yang menuntut ilmu tetapi dilaknat oleh Allah. Yang pertama ni, mana yang saya ingat ya. Yang pertama, dia menuntut ilmu kerana ingin berlawan dengan orang yang hebat. Dia menuntut ilmu supaya nanti dia boleh lawan dengan orang yang hebat. Kedua, dia menuntut ilmu supaya orang memandang kepada wajahnya. Maksud dia bila berilmu, orang akan jumpa dia untuk jadi pakar rujuk. Dia seronok macam tu. Orang akan tanya dia, apa pandangan tuan berjalan begini-begini kan. Dia menuntut ilmu. Tu akan dinaknat oleh Allah. Yang ketiga, dia menuntut ilmu kerana nak mencari kekayaan dunia. Kan? Bila dia berilmu apa semua, dia diberikan ganjaran-ganjaran yang lumayan. Kan? Dan yang keempat, dia berilmu, menuntut ilmu kerana ingin berdebat, berlawan, kan sama debat tu. Untuk berlawan dengan orang yang jahil. Kan ada orang tu, dia cari maklumat, dia nak lawan. Dia ajaklah sesiapa orang yang ditarget orang tu tak tahu. Nak tunjuk orang. Tu umpet. Ya, tu banggakan agama atas harta raja seperti raja banggakan duit atas agama. Telah berkata pula Nabi Isa AS, wahai pemburu dunia, jika kau tinggalkan dunia itu lebih baik. Dunia ni sifatnya sementara. Dan surah Asy-Syura ayat 20 tak silap saya, barang siapa yang mengejar akhirat, maka dia juga akan dapat sebahagian akhirat, dia akan dapat sebahagian daripada dunia. Barang siapa yang mengejar dunia, dia akan dapat sebahagian dunia, tapi tidak akan mendapat akhirat. Sebab biasanya orang yang mengejar akhirat, urusan dunia tu Allah Ta'ala akan bantu dia. Mudah agak dia. Tak ada hal. Dia mengejar akhirat, tak ada peduli ada rumah besar ke, kereta besar ke. Tapi biasa dia dapat kereta besar tu, anak bagi. Hui, lawa kereta kau, anak bagi. Dia tak ada dah. Alhamdulillah. Ingat dia nak pergi kiamat. Contoh lah. Amat bawa BMW pergi kuliah subuh. Abah ni motor. Amat lah dapat kan. Sian kat mak ni. Amat beranak ramai. Dia boleh anak amat beranak kan. Jadi bagi BMW tu. Contoh lah kan. Contoh. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sepeninggalanku sungguh akan datang dunia memakan imanmu bagai api membakar kayu. Dunia akan datang makan iman kita umpama api membakar kayu. Memang tak perasan dah. Dunia ni leka. Tiba-tiba ya Allah apa bertingat kan. Macam tengok TV lah. Tiba-tiba dah sampai episod berapa dah suri hatiku Mr. Pilot tu. Episod berapa dah? Tak tahu dah, mula dah tahu, tak tahu. Dah habis dah. La ilallah habis. Nampak punya leko kan, tiba-tiba dah habis. Sekarang ni awak sangat nakal lah. Dah baik belum ni? Dah belum ni? Belum ni. Aduh. Awak sangat nakal ke awak nakal sangat? Awak sangat nakal lah. Kau nak betul-betul sebut tu. Leko kan, leko ya Allah maghrib. Nampak betul contoh. Kan saya beritahu dalam kuliah yang lepas, saya cakap tiga senang nak tengok orang yang lalai dengan dunia ni. Pertama dia kejar harta, kedua dia kejar kedudukan, yang ketiga dia kejar wanita. Kalau wanita tu perempuan dia kejar lelaki lah, kira mengejar pasangan dalam hidup itu. Kan? Dia kejar tiga ni. Harta tu termasuk gak duit.
Termasuk gak kereta, termasuk gak rumah, termasuk gak gadget, termasuk apa benda lah yang dikatakan harta. Kalau dia sibuk mengajar benda tu, lekor dengan benda tu, maka orang tu memang dia lalai dengan dunia. Mengajar kedudukan pangkat, tak kira lah ketua lorong pun, itu pun lalai pada dunia. Dan yang ketiga, dia mengajar pasangan ni, kan. Okey. Ramai orang bila nampak orang menikah, dia rasa dia bersedia nak nikah, tapi terlupa bersedia nak mati. Itu ayat dah. Kata-kata Syamsul Debat pada hari ini. Gitu juga disebut sebagai orang yang paling cerdik adalah orang yang bersedia dengan mati. Orang yang paling cerdik. Orang yang paling cerdik, orang yang mengingati mati dan bersedia untuk mati. Sebuta-buta manusia, seorang ada apa alim ulama sebut, sebuta-buta manusia adalah manusia yang tidak melihat kematian di hadapannya. Adapun orang tu walaupun dia terselamat daripada mati, terselamat daripada kematian, daripada bencana, aksiden dan sebagainya, hanyalah sifat sementara, kerana akhirnya dia akan mati. Ya Allah, sikit lagi. Berapa kali dia kata kan? Sikit lagi bang, ya Allah, hai lalap lah dah. Ingat tak? Ngantuk mana pin lori Tuhan. Kan? Ngelak mati dah tu. Sikit lagi. Kan? Tapi hanya sifat sementara sampai masa tetap mati. Macam mana cara dia tak tahu. Dua pasangan suami isteri tu, yang pasangan suami isteri, mana dia sangka tiba-tiba tiang tu boleh import dia tu. Zap, leper, kono. Kan? Siapa sangka? Tiang yang macam tu tak pernah jadi, tiang tu jatuh. Kan? Impap kereta hari tu kono dah. Mana ada sangka? Siapa sangka selama ni dia tunggu anak depan tu okey naik motor, hari tu dilunggah akik lori. Yang tunggu anak balik sekolah tu. Kan? Tak ada siapa sangka tu. Mati tiba-tiba kan. Tu sebab kita doa, Allah mahtim alaina bihusnil khatimah wala taqtim alaina bisu'il khatimah. Minta pengakhiran yang baik, kan. Ramai orang nak mati dalam Islam tapi hidup tak nak cara Islam. Tu salah tu. Mati nak cara Islam, kan. Tapi hidup tak nak cara Islam. Lek ada kan. Allah SWT memberikan wahyu kepada Nabi Musa AS, hai Musa, jangan kau terpaut oleh dunia, maka kau tidak akan datang padanya dengan kebesaran. Terpaut pada dunia, maka tak adalah dapat bangga kita jumpa Allah Ta'ala tu, tak adalah benda nak bawa bokar, tak ada. Sebab dunia ni langsung tak dipandang. Kan kita bawa dalam kisah yang awal-awal, sebab dia dunia. Larangan Allah tu juga ada buat. Kan, dah kau buatlah, kau makan apa kau nak makan, kau minum apa nak minum, duduklah dalam syurga ni. Tapi jangan kau makan buah khuldi tu. Tak ada dah nafsu tu akhirnya. Bukan kata nak salahkan hawa, tapi nak tunjuk manusia ni, nak digambarkan dalam kisah tu betapa manusia ni, nafsu ni boleh mengatasi segala-galanya kalau tak dikawal dengan baik. Nak juga, itu juga nak dimakan ni. Kan? Tu sebab lepas tu nak dikeluarkan, nak dibuang kan benda kotor tu. Nak buang kat mana nak buang. Maka tidak adalah tompek dalam syurga untuk benda-benda yang kotor. Maka campaklah dia ke dunia. Makna tunjukkan tompek tak elok dunia ni sebenarnya. Kan? Tapi tu cakap tu berapa ramai manusia yang leka dengan menyaksikan keindahan dunia sehingga terlupa bahawa sesungguhnya tatkala kematian memanggilnya, dia terlupa yang bekalnya masih tidak ada apa-apa. Pada satu hari Nabi Musa AS bertemu seorang lelaki sedang menangis. Lalu Nabi Musa AS berkata, ya Tuhanku, hamba-Mu menangis kerana takut kepada Engkau. Allah SWT berkata, wahai putera Imran, kalau air matanya mengalir sambil memohonkan keampunan, tidak kau ampuni dia sebab cintanya kepada dunia. Kalau lah sebab cintanya pada dunia, menangis sebab dunia lah, tak ada keampunan dah. Kan? Dan berkata Ali bin Abi Talib, sesiapa memiliki 6 sifat ini tentulah dimasuk syurga dan jauh dari api neraka. Iaitu 6 sifat iaitu siapa mengenal Allah lalu mentaatinya. Kedua, mengenal syaitan lalu menjauhinya.
3. Mengenali kebenaran lalu mengikutinya. 4. Mengetahui kebatilan lalu menjauhinya. 5. Mengetahui dunia lalu meninggalkannya. Dan mengetahui akhirat lalu mencarinya. Laju nak kau? Memang saja laju. Beri sebelum. Siapa mengenal Allah lalu mentaatinya, mengenal syaitan lalu menjauhinya, mengenali kebenaran lalu mengikutinya, mengetahui kebatilan lalu menjauhinya, benda-benda tak elok jauhkan, mengetahui dunia lalu meninggalkannya, dan mengetahui akhirat lalu mencarinya. Itu dia Ali bin Abi Talib cakap. Itu sebab kalau mengingat mati tu, kerana dalam satu hadis Nabi kata, sesungguhnya hati manusia itu berkarat. Lalu sahabat tanya, apakah cara nak menggilap hati? Maka Nabi jawab, 2 cara, iaitu pertama dengan membaca Al-Quran dan mengingati mati. 2. Membaca Al-Quran dan mengingati mati. Itu hadis Nabi tu. Macam mana cara nak menggilap hati manusia yang berkarat? Caranya adalah dengan membaca Al-Quran dan mengingati mati. Kemudian Al-Hasan berkata, beberapa kaum hartawan menyerahkan harta pada orang kepercayaannya. Kemudian mereka istirahat dengan hati berdebar. Dia berkata lagi, siapa memperbaikimu dalam agamamu, perbaikilah dia. Siapa memperbaikimu dalam duniamu, tinggalkanlah dia. Siapa yang memperbaiki, maknanya menegur kita, mengajak kita kepada benda-benda akhirat, maka kita perbaikilah dia. Maknanya kita pun sama-samalah tolong dia. Jomlah pergi ke surau, malam pagi esok ada kelas subuh, kan? Ayolah, lepas tu lain kali, besok pagi pergi tak kelas subuh, ingatkan dia pula, kan? Ada tu lah kira mengingati. Ada majlis agama, majlis ilmu ajak. Ni ada konsert lah, kan? Pergi tak tu? Hati-hati Selama, kan? Semua orang tua hati lama 60-an dah. Pergi tak? Itulah kan, teringatlah dulu kan boleh ya, tak kan? Tu salah tu. Tinggalkanlah dia. Yang telah berkata Luqman pada puteranya, wahai anakku, dunia ini seperti lautan yang dalam, banyak orang tenggelam di situ. Jadikan takwa kepada Allah sebagai perahumu di situ, iman sebagai muatannya, dan tawakal sebagai dayungnya, supaya kamu selamat. Luqman berkata pada puteranya, wahai anakku, dunia ini seperti lautan yang dalam, banyak orang tenggelam di situ. Jadikanlah takwa kepada Allah sebagai perahu, iman sebagai muatan, dan tawakal sebagai dayung. Makna tawakal tu usaha dia kan, dayung kan, usaha dia. Namun aku tidak melihatmu selamat. Maknanya kalau masih dalam dunia urusannya, maka dia tak selamat. Fudail berkata, aku selalu memikirkan ayat ini. Sesungguhnya aku jadikan apa yang di muka bumi sebagai perhiasannya, supaya kami uji ke manakah di antara mereka yang lebih amalannya. Sesungguhnya kami jadikan pula di muka bumi tanah yang kering, tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Surah Al-Kahfi ayat 8-9. Telah berkata setengah hukama, setiap harta yang ada di tanganmu adalah milik orang sebelum kamu, dan akan menjadi milik orang sesudahmu pula. Sebelum kita pegang harta tu adalah milik orang lain, dan akan jadi milik orang lain juga selepas kita. Bila kita dah tak ada lah, mati kan, orang lain lah pula ambil harta tu. Mana dah tahu tiba-tiba kaya kan, tak tahu juga kan. Donald Trump mati dah, cek wari habis kuih kat Amerika tu semua mati dah. Rupa cek dia seorang anak saudara kepada yang mati-mati tu, dia seorang anak saudara kat Malaysia duduk Yang kat Malaysia tu pula pun dah mati. Adalah anak buah kat sini, anak buah sini. Lah, ada seorang yang tinggal kat Taman Purba tu. Usaha surau. Kan? Tiba-tiba kaya dapat harta Donald Trump. Mana tahu kan? Langsung berubah surau ni jadi masjid.
3 tingkat masjid kan. Oh, langsung jadi imam besar. Imam 1, imam 2 dan imam 3 je kan. Mana tahu. Kan. Tak tahu betul nak cakap kan. Kan anda benar tu kan. Manusia ni macam mana hebat pun. Tak ada hebat dah. Itu sebab orang yang mengingati mati, dia akan dimuliakan dalam 3 hal. Orang yang mengingati mati akan dimuliakan dalam 3 hal. Yang pertama, dia akan mempercepatkan taubat dia. Yang kedua, dia akan bersyukur dengan apa yang ada. Dan yang ketiga, dia akan rajin beribadah. Itu 3 benda. Orang yang mengingati mati, tentu dia akan mempercepatkan taubat dia. Dia takkan lengah-lengah. Taubatan nasuha. Sampai dia taubat, menangis-nangis ni, ingatkan dosa dia, taubat dia. Kemudian yang kedua, dia akan bersyukur dengan apa yang dia ada. Tak ada dah heboh nak kerja dia. Maknanya tak ada dia ingat dunia ni dah. Apa yang ada, alhamdulillah, syukurlah. Kan? Dan yang ketiga, dia akan rajin beribadah. Sebaliknya pada orang yang tak ingat mati, pertama dia akan leka, dia akan melewatkan taubat itu. Alah, sampai lagi, baru benar lagi. Muda lagi, sok tua sok pergilah surau. Cuba tengok kat surau. Mana dia yang muda Dia buat macam tu alat perbandingan kan. Yang kedua, dia akan rasa tak cukup dengan apa dia ada. Mengajar dunia sampai sudah. Dan yang ketiga, dia akan malas beribadah. Ditanyakan kepada seorang pendeta, ajak belum lagi. Okay. Tadi harta kan menjadi milik orang sesudahmu pula. Dunia untukmu hanyalah sebagai makan malam atau sarapan pagi saja. Jangan kau tergiur dalam memakannya. Berpuasalah di dunia dan berbukalah di akhirat. Tapi jangan buat waktu ayat ni. Kau nak faham tu maksud itu. Kat dunia ni puasa jangan peduli lah. Relax je. Jangan buyur nak mengajar. Puasa dunia ke akhirat esok makan. Tentulah. Tentu mati dah tu. Kan? Maksud makna ke akhirat esok kita menuai hasil lah. Modal harta dunia adalah hawa nafsu dan untungnya hanyalah neraka. Modal harta dunia adalah hawa nafsu dan untungnya hanyalah neraka. Firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya dialah jua yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Taubat banyak-banyak, minta ampun dengan Allah. Jangan bersangka-sangka. Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya hamba-Ku ini sentiasa berada pada sangkaannya. Maknanya sangkaan kita. So kita sangka baik lah dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sayangkan aku, Allah Ta'ala nak bagi rahmat kat aku. Macam tu lah kan, sangka baik. Nanti ready ya. 7 insyaAllah kalau tak ada apa-apa. 6 sampai 17 saya akan berangkat ke Tanah Suci Mekah bersama dengan keluarga saya. Jadi ready kuliah tu. 3 orang lain kan. Tu yang hari ni channel pun datang tak. Macam nak mesej dalam tadi. Beritahu tak sampai pergi soalan. Tapi tak apalah, datang lah. Masuk tu panjang kata tak sampai kan. Allah Ta'ala tak sampai tu kan. Datang. Jadi alhamdulillah sampai-sampai tadi dekat nak subuh mana. Okey. On kuliah subuh. Alhamdulillah. Ditanyakan kepada seorang pendeta, bagaimana engkau melihat zaman? Dia berkata, ia menciptakan badan, memperbaharui angan-angan, mendekati takdir dan menjauhi cita-cita pula. Kan ada zaman-zaman dulu, zaman 60-an, zaman pop ye. Kan? Zaman ni zaman moden, zaman IT, kan ada zaman, dicipta zaman-zaman tu. Apa maksud zaman ni? Tu dia katakan. Bagaimana kau melihat zaman? Ia menciptakan badan. Zaman tu dah ada dah. Cerita badan ni macam mana, rupa dia macam mana. Zaman IT, orang dah terbayanglah internet, terbayanglah Facebook, terbayanglah zaman pop ye, dia terbayanglah muzik-muzik pakaian seluar nyapu nyapu lantai. Kombang seluar marin kan. Apa nama seluar tu panggil apa?
bell bottom. Lepas tu zaman saya pula masa sekolah tu GQ. Bawah tu kambang bersiap lipek, ada buckle belakang tu. Kan? Ingat-ingat balik kan. Rasa moden habis nanti tu. Malu kalau pakai gini. Petak-petak seluar tu mungkin kan. Orang dulu-dulu pun dah mula petak kan. Dulu zaman dulu kan seluar tu tak ada jahit apa nama tu, cikang cikang. Yang apa yang jahit tepi tu lah. Ada jahit-jahit dekat seluar tu apa nama. Dulu kalau seluar tu kira orang kaya lah tu kan. Kalau yang kosong itu kan, seluar dulu. Tapi hari ni dah mula ada elek pasien tu, dah tak ada, dah kosong, tak ada lipek-lipek lagi dah. Sekarang ni pasien. Lepas tu kotak je pula. Kan? Jadi maknanya zaman tu diciptakan badan, memperbaharui angan-angan, dah ada cita-cita baru. Marin mana dah gila handphone sekarang ni, geng Mahaban pun ada grup WhatsApp. Kan? Assalamualaikum, geng, hari ni baju nombor 5. Dah beritahu dah nak pakai baju apa berjanji kan. Orang perempuan banyak set baju. Orang lelaki mana dah tim Mahaban pun payah nak datang. Kan? Tapi Mahaban semua nolak kitab. Tak apalah, tak apa. Tak ada kan. Mahaban berjanji kan. Tak ada. Faham tak? Baju nombor 6 teh. Hari ni baju nombor 6. Yang kawan tu rabun baca tak kacau mata. Dia baca baju nombor 8. Dia seorang dengan baju lain. Dah dia jadi solo gitu. Tak perasan. Teropong dan rusak tu. Pecah teropong dan. Cium mata pecah. Tu nombor 6 nampak nombor 8 tu. Mencipta badan, memperbaharui angan-angan, mendekati takdir, menjauhi cita-cita. Ditanyakan bagaimana ehwal orangnya. Macam mana pula orangnya pula? Siapa memburunya, payahlah dia. Dan untunglah siapa yang tidak memburunya. Dia tak tahu. Zaman sekarang macam ni tau. Dia pun buyur cari. Biar dia sesuai dengan zaman tu. Tak ada dah. Sama dia. Tetap maintain dia. Akhirat juga yang dikejar. Ni pesan kat diri sendiri kat tu. Kan? Mana orang pakai tudung macam ni dah. Orang pakai tudung macam ni. Nampak tak? Kan zaman ni tu. Tudung kenopi tu. Dia lempar, dia lilit, dia balit kan. Buka-buka jadi kenopi. Besar tudung tu. Kan? Ni tudungnya pakai dah. Orang tak pakai dah telokong-telokong macam ni. Telokong. Ni zaman ni telokong pun design tau. Telokong ada cina-cina sekarang. Tapi yelah tak apalah. Kalau tujuan nak ibadah tak apa. Kan sebab passion. Saya pergi galeri Muslim kat Senawang tu. Senang betul kan. Budak Cina. Baju ni macam ni, nak pergi umrah macam ni, dah siap dah. Sebab saya nak ceramah agak-agak tak ada baju malam tu kan, tak ada baju tu ya kan. Singgah, dik baju apa yang baru ni? Ambil. Boleh senang kan. Contohlah kan. Tapi tak ada lah dia sampai memburunya. Dia mesti macam ni, dia mesti up to date. Di passion dan mak mana dia orang pakai lah ni kopai ni mana dia orang pakai tu. Kopai heboh Relax, jangan risau. Kita datang surau nak pergi semayang. Tak bawa beg bonia pun tak apa. Bukan main ni beg telokong bonia. Nak lelaki lah. Mana ada bonia-bonia, Nia yang ada. Tak ada bonia-bonia dah, Nia yang ada. Tak apa dah. Naik motor kan. Kadang kalau kita susah hati kan. Kalau susah hati orang nampak motor kita baru lawa kan. Susah hati, takut berubah hati. Eloklah jaga kaki. Kan? Tapi kalau rasa yakin lah. Okay, sabit dalam hati. Ya Allah, aku ni bukan nak riak ni. Pergi semayang naik motor ni. Anak dia nak bagi motor ni. Bukan nak sombong ni. Ya Allah, ya Allah. Tahu letak tu. Ya Allah, dia tak nak sombong tu. Ni ya. Kan? Orang puji je sikit habis lah. Betul. Takut. Kan? Ni ke Samsul debat dalam kapal. Tak ada lah kerja lain. Ni nak gambar dengan saya, semua orang tua. Tak ada buat tua yang muda. Orang tua yang ikut Kebanyakan yang naik kapal yang tua ni sebabkan yang ada peraturan baru pasal visa tu kan. Jadi dia pun tak jadi pergi umrah naik kapal. Jumpa. Kan orang Singapura pun kena. Kan nak riak dah, tak ada dah. Tapi orang Singapura, tengok keranjangan saya, tengok. Siap rakam. Dia kata. Dia kata, oh ya, alhamdulillah. Ambil elok. Tapi banyak agak lah yang tak faham tu. Dia boleh cakap 9 tu banyak dia tak faham. Tapi tengok je tu. Dah semua suka, dia pun sukalah tu. Sampai jumpa Ustaz Kazim. Smart Ustaz Kazim ni.
Ustaz Kazim dia masa saya naik cruise dia turun. Mak mudah mbak. Rekan-rekan kulit lah, lawa kulit lah. Baru saya percaya, faham kenapa makcik tu boleh koja dia sampai bilik. Ada cerita dan camah tu, ada makcik koja dia sampai bilik nak kahwin dengan dia. Ni anda ustaz-ustaz ni kan. Saya belum ada yang koja lah tu. Belum ada lah tu. Itu tua tu tak payah nak ngajar goy-goy semua ambil gambar boleh tak? Ya Allah abah, boleh cik. Ambil ada budak muda seorang sama debat wah lain macam dah hati macam tu. Kata mak saya minat botol, mak dia minat kan dia tu. Kan tak kira lah kan. Yang penting ambil pun, jangan nak dia tengok senyum kan. Ada seorang hantar WhatsApp tu. Saya bukan hantar WhatsApp, dalam Facebook tu mesti. Hati saya selama ni tak terbuka nak kahwin dia. Semenjak tengok rancangan Ustaz dalam TV ni, hati saya berbelah bagi. Ya sudah, dia tu macam. Banyak tu tanya-tanya soalan tu, gila kan, yang itu tak daya tu. Saja saya tunjuk dengan rumah ni, langsung panik macam ni. Kau ada tak mesej lain? Ada tak mesej lain? Tanya kan. Kan? Mana yang boleh tunjuk, mana simpan. Kan? Kemudian ada juga syair senada dengan itu. Ada syair dulu kitab lama kan banyak syair. Siapa yang memuji dunia untuk hidup dimudahkan dia, namun sedikit orang yang mencelanya. Jika dunia meninggalkan seseorang, dia bersedih, tetapi jika dunia menghampirinya, dia pun gelisah. Nampak? Maknanya orang kata dunia ni sebenarnya kita kena pandai lah membawa diri kita. Sebab dunia ni sifatnya sementara. Masa zaman Nabi lagi kan, masa peristiwa Isra Mi'raj kan, Nabi nampak seorang perempuan tua bongkok. Maka Jibril beritahu pada Nabi kita, sesungguhnya itulah dunia. Dunia sudah tua, menunggu masa nak kiamat. Masa zaman Nabi dah khabar tua dah dunia ni. Sementara sifatnya kan, apatah lagi zaman kita ni. Makin dokek lah kita dengan kiamat. Itu sebab buatlah persediaan. Imam Al-Ghazali kata, dia kata demi Allah, sekiranya manusia tu sedang menangisi jenazah, dan andai kata jenazah itu terjaga dan menceritakan apa yang dialaminya sewaktu sakaratul maut, nescaya orang di kelilingnya akan meninggalkan jenazah itu, bukan sebab dia takut dah, yang bercakap jenazah tu. Nah, tapi Imam Ghazali kata, maka dia akan meninggalkan jenazah itu dan menangisi dirinya. Dia akan tahu, terfikir diri dia, ya Allah, kalau dia macam ni, aku ni macam mana pula? Kan? Ya? Setengah hukamat menyatakan, jika di dunia ada aku, tidak ada di dalamnya. Dunia pergi pun tidak ada di sana. Aku tidak menyukainya. Kehidupannya susah dan kebersihannya pun kotor. Pemiliknya ada di atas kekacauan, mungkin sebab nikmat yang hilang, bala yang menimpa atau takdir yang bicara. Setengah mereka berkata, setengah kebusukan dunia adalah dia tidak memberikan hak seseorang, tapi kadang-kadang ia bertambah, kadang-kadang pula berkurang. Tak tentu dunia ni. Bila tak ada Allah dekat dalam dunia tu, tak letakkan Allah dalam dunia tu, maka busuklah. Bersih itu pun kotor sebenarnya. Yalah, kalau kita tengok kan, kebersihan-kebersihan yang kita tengok kan, kayak rumah-rumah orang yang apa, bersih, lawa, tapi tak ada, kotor sebenarnya. Bila Allah Ta'ala tak ada dalam. Anda kena ingat. Sufyan berkata, tidakkah kau lihat nikmat yang tidak disyukuri? Sungguh ia diberikan pada selain pemiliknya. Telah berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, siapa memburu dunia kerana cinta padanya, bila diberi pasti tidak cukup. Namun siapa mencari akhirat kerana cinta padanya, bila diberi pasti pula minta tambah dan diberikan tanpa hentinya. Akhirat, faham tu Baru ni dekat atas kapal tu, Ustaz Muhaddir Jol, dia lancarkan buku Kelahiran Teragung. Pasal Nabi, cari buku tu, bagus, baru dia lancar. Bagus buku tu, dia beri kisah Nabi. Tentera bergajah tu, kenapa disebut tentera bergajah? Mana gajah, ada seekor gajah paling besar. Siap gambaran Kaabah tu keliling tu macam mana, suasana peperangan tu mana-mana ke mana. Jadi teknik dia, poin-poin dia senang faham. Kelahiran Teragung.
Cari buku tu. Saya beli tu masa tu RM53. Dia lancar kan. Bagus buku tu. Senang faham lah kan. Kalau lagu Nabi ni, nama pak saudara dia, siapa ni, salah silah keluarga semua kan. Budak-budak sekolah pondok biasa je dia hafal tu nama Nabi tu daripada berapa keturunan tu, salah silah tu. Dia ada lagu lah, nasyid tu. Dia ingat. Jadi kita dah tua-tua ni baca lah buku. Kita tengok lah kan satu-satu kan. Tak dapat nak ingat dah. Cak macam mana nak ingat. Duit singa lumayan. Duit kutu bulan ni berapa. Dan giliran ke berapa. Heboh ingat. Kan. Seorang lelaki berkata kepada Abi Hazm, ku kata padamu aku cinta dunia, namun aku tidak punya rumah. Abi Hazm berkata, lihatlah apa yang telah diberikan Allah kepada kamu, jangan kau ambil kecuali yang halal, jangan kau gunakan kecuali pada haknya, maka cinta dunia itu tidak akan membahayakanmu. Dia berkata demikian kerana jika lelaki itu benar-benar bersikap seperti itu, tentulah akan susah dan jemu pada dunia, kemudian minta keluar darinya. Jangan ambil kecuali yang halal saja. Nabi pun pesan kat kita dalam satu hadis Nabi kata, banyakkanlah kalian melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Dengan melihat ke bawah, nescaya kalian akan menghargai nikmat Allah, mensyukuri nikmat Allah walaupun sekecil-kecil nikmat. Kan? Tengok orang yang lagi susah lah maksud. Jangan tengok orang yang lagi senang begitu. Tak habis dah tengok orang senang ni. Nampak dia pakai Mercedes. Weh, Dan kau nak pakai Mercedes ni. Tak lama tu yang jiran seorang ni lah pakai kereta besar lagi. Dan kau nak lagi besar pada tu ni. Sebab tak selesai dunia ni. Tapi kalau tengok orang lagi susah kan, alhamdulillah kan. Kan Piramli aja tu. Untung makan hati. Orang tu makan apa je kan. Makan tulang kan. Makan tulang. Mesej Piramli tu clear tu sebenarnya. Cuma kita tak ambil lekor dia golak-golak kan. Tapi banyak mesej dia. Kan. Orang tu naik motor. Depan gol lama. Budak sekarang tak tahu dah gol lama gol baru. Kan. Gol lama gol baru kan. Pergi gol tu. Budak sekarang the store. Budak sekarang. Kan, dia gol lama, gol baru. Ingat ni tunggu bas itu mungkin. Nanti. Depan gol lama. Bini pun tahu, bang. Dia nampak kereta besar. Sedap bang, kalau dapat duduk dalam kereta macam tu abang kan. Ya Allah. Itulah abang dah kumpul duit dah nak beli kereta tu. Ya abang, takat semalam dah ada RM50 dah. Kan, laki tu buat gurau. Biarlah deh. Ada joki sok bang beli. Tak ada motor ni pun okey apa. Kau dapat paluk abang. Dan kereta payah nak paluk. Abang ni dah cakap kan. Pasalnya dalam kereta tu, laki tu tengah bawa kereta tu cakap dengan bini, kalau kita naik motor macam dia tu senang. Tak ada jam je ni tu. Nampak? Malah kita patut tengok yang bawah, tengok yang atas tu susah. Kan? Berapa kali. Cuba tengok time raya. Dia naik kereta mungut, naik motor betul dari tadi kita datang sini. Yalah bang, macam mana lah nak bawa ayam daging ni mau naik motor. Kan? Contohlah kan. Tu senang, paling senang lah. Saya ambil contoh paling senang tu deh. Sibuk tengok orang dunia kan. Lupa tengok apa yang dia ada. Kesannya motor kita tu ramai orang nak. Kan? Pergi Thailand. Kan? Taksi tu payah apa nak buat tuk-tuk. Tuk-tuk tu lah. Motor tu diletak apa macam beca tu kan. Tapi sadap lah. Saya dengan Ustaz Nur Azami naik. Jom belum kita try naik. Jom. Saya dengan dia. Lolah. Sebab kono angin dia berbubur enggak lah dah sampai pusing apa ni masa tu kat Kemboja dengan dia tuk dia. Tapi kat Malaysia belum ada yang buat dia. Tu taksi paling murah tu. Tu jawapan kepada Grab Car dan Uber kan. Tapi marah orang taksi tu kalau kita kena nego yang tu pula kan. Tapi kalau tangan pangan pepilah ya tak tahulah bila sampai. Tuk-tuk tu pakai motor. Kan motor nakap ni awak bukan motor besar tu lah. Tapi ada gak yang motor besar. Yang motor besar tu panjang sikit dia punya tuk-tuk dia punya tempat duduk tu. Meriah seronok. Dah ada naik tu? Belum ada yang beri dah.
Tahun depan kita pergilah. Ajak Ustaz Latif bawa orang Taman Purba. Kita pergi ke Boja nak tahun depan kita pergi dengan Mama. InsyaAllah ada umur kita pergi sama. Kembara korban. Kosong lah tahun tu. Okay, suraunya. Tak ada korban tahun ni. Semua pergi ke Boja. Kan. Kita pergi ke Boja. Merasa naik tutuk. Iya. Nak pergi tengok tempat orang ni. Kan. Kemudian. Yahya bin Mu'az berkata, dunia ini adalah sifat syaitan. Dunia ini sifat syaitan. Jangan kau curi sesuatu dari sifatnya. Syaitan akan mencari dan menghasutmu. Fudail berkata, meskipun dunia itu dari emas, tapi akan musnah. Sedangkan akhirat dari tembikar, namun kekal. Dunia tu kalau dari emas sekalipun, dia tetap akan musnah. Tapi akhirat itu daripada tembikar, tapi kekal. Tembikar ada kono api. Kita ada hancur dah. Kan? Kita sepatutnya memilih tembikar yang kekal daripada emas yang akan musnah. Tetapi mengapa kita memilih tembikar yang akan musnah daripada emas yang kekal? Abu Hazam berkata, takutlah engkau akan dunia, sesungguhnya telah sampai padaku bahawa hari kiamat yang dikatakan kepada seorang hamba yang mengagungkan dunia. Yang kau gunakan ini adalah satu yang dihinakan Allah. Telah berkata Ibnu Mas'ud, setiap orang adalah tetamu, sedangkan hartanya adalah pinjaman. Tamu mesti pulang dan pinjaman mesti dikembalikan. Maka dalam hal ini dikatakan harta dan keluarga adalah pinjaman. Harta dan keluarga adalah pinjaman. Pada suatu hari harus dikembalikan. Mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harta, keluarga, semua pinjam. Akhirnya pulang kan balik. Manfaat kan. Dah pinjam, guna elok-elok. Maksudnya, keluarga tu dipinjam, anak tu pinjaman, isteri pinjaman, keluarga pinjaman, maka pastikan dibekalkan dengan yang elok-elok. Anak kita didik elok-elok, pinjam, asuh, kilap kan. Kereta sewa kan. Pinjam kereta sewa, jaga elok-elok, basuh sebelum pulang kan tu. Kan. Kereta sewa. Takkan nak pulang dengan rusak-rusak dah kena bayar ganti rugi tak? Arwah abah saya dulu balik Gayo pinjam kereta India. Polis situ dah situ. Kereta India ada nama India tu Sami nama. Dekat Panco. Nak Gayo 2 hari sebelum tu abah mesti pergi. Jumpa. Lepas tu pinjam kereta tu sebab dia tak balik Gayo lah kan. Kita ayo balik. Pinjam kereta tu abah saya bayar sewa RM70. Makin mana ada kawal macam sekarang? Mana ada? Kan cuci lap elok-elok, bersihkan, kibeh mana apa habuk, sapu semua, baru abah saya pergi pulang kan. Panjang umur India tu hidup ni. Dah sekarang hidup. Kan? Jadi pinjam, jaga elok-elok, pulangkan balik. Isteri jaga elok-elok pun pinjaman nak pulangkan balik. Kalau betul, tapi dalam ikut rekod lah. Kat Malaysia ni macam mana pun laki mati dulu. Saya kan mak saya duduk dengan dekat atas kapal tu kan. Dia makan semua percuma lah. Dah cover semua tu. Yang 2,000, 3,000 tu cover semua kan. Dekat kapal kan. Ada satu pakcik tu. Dia orang Hulu Langat. Tapi kampungnya Rambau. Sedap lah burak-burak kita ni kan. Saya dengan mak saya duduk lah. Dia makan. Bini ya Allah Akbar. Dah tua dah tu. Tapi bini laki bini. Dua-dua tua lah. First class service. Macam ni lah dia bawa lah. Ni abang, saya ambilkan air panis kat untuk abang tuan-tuan. Ubek dia keluarkan satu-satunya abang ubeknya. Ubek satu-satu bagi. Ni abang air. Ni sejuknya ni panas lagi abang minum yang ni dulu. Ya Allah, ya kabar. Tua-tua macam tu, ya Allah, manja betul. Lepas tu bila makcik tu bangun pergi ambil air kan, mak cakap, "Ambu baik cik ni, saya memang manja." Laki tu cakap. Dia cerita kan keadaan tu kan. Saya nampak lah kenapalah kuasa Allah. Biasanya orang lelaki pergi dulu. Kalau perempuan, kalau pakcik tu pergi dulu, sorry lah mikirin macam mana dia hidup tu. Dia pakcik ubek apa? Banyak ni, banyak color ni. Dia kata jantung dah ada sumek. Jadi dia tu kan kena makan ni. Ada sekali tu dia apa? Ada sekali tu dia macam sesak napih. Dia bukan sesak napih, dia macam rosah gelisah. Okey napih, cuma dia rasa macam tak kena berapa loh pun tak ada. Macam mana ni betul? Makcik tu nak drive tu bawa tu. Makcik tu bolehlah drive punya kuek dia membawa kaki tu. Ya Allah Akbar. Kena monong tu. What happened to my wife? Baca ayat kan.
Kan? Kita orang perempuan muda pun belum tahu macam tu boleh buat ke tak. Belum kahwin kan main ni terminal sesama, bos silang straw macam ni. Udang seko yang kecil tu korek 8 boleh biar dia boleh cucuk macam ni lah. 8 boleh korek. Tapi tu bukti hidup dia tengok. Ya Allah manja macam tu tak buat cakap. Dah mula sampai jawab dah. Air dah air. Ambil kek kolah tah. Kek kolah suami. Afah betul lah. Dia nak minum, bukan nak mandi dah. Kan. Sah memang saya tengok masa tu. Tu mak saya balik tak habis itu. Baik botu makcik tu. Dia kahwin sepupu. Dulu kan main sepupu kan. Sepupu. Tapi Allah sah baik Allah Akbar. Ni makin tua makin dogi. Kan. Entahlah. Ni datang lelaki rapat. Ni apa kerja ni? La ilaha illallah. Lelaki tu nak rapat pun tak boleh. Kau ni anakmu dah besar-besar. Dah rumah ni tinggal kau dengan Den. Ni pula salah rapat. Nak kerja ngeseh. Iya. Nak mampu untuk ni. Dah nak mampu khabar. La ilaha illallah. Kan apa salah manja-manja sikit kan. Tu yang sudah orang tua topi kada tom yam. Ya kada tom yam tu yang macam ni. Iya gedik-gedik kat rumah tak apa. Abang je nak wek. Alik kan try. Seminggu tak ke surau. Kan. Iya. Pergi kada tom yam. Budak tom yam tu nak makan gapo beh? Kan lambut tu. Nasi sa. Telur dadah sa. Diulang lah tu. Kopi obeng sa lagi mu sa. Abang. Beni kan kacau. Jangan bagi dia pergi ke tom yam tu. Jawab dia tom yam. Abang terasa lah nak makan tom yam. Dia tahu kita malih keluar. Itulah dia kan. Contoh kan. Ingat saya baguslah. Tapi elok dia. Pakai kain pelekat kat atas tu. Semua pakai kain pelekat selamba tu, tak ada hal lah. Seronok kain jubah masing-masing. Malam dinner tu, bayang masa malam dinner tu dekat restoran tu biasa, tapi restoran semua dah dihalalkan lah untuk tujuan tu. Dah disamak dah. Seminggu sebelum, 2 minggu sebelum tu disamak dah siap kan. Restoran tu keliling tu berapa ramai Cina-Cina yang India tu makan kat keliling tu. Satu dunia ni. Itali pun. Kita tengah-tengah tu. Jubah naik. Semua pakai jubah. Tak ada. Siap doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Imam Muda Zahar baca doa. Doa makan. Jadi dia orang pun. Jadi dia orang daripada mokak-mokak tu tadi. Kurang-kurang tadi sudahnya dia pun sanyap tu. Malu dah tengok kita sanyap makan. Pak. Wahal semua yang tengah tu, kalau kat luar, macam tu, taruh makan kan? Tapi kat dalam tu sebab dia dah duduk dengan kalangan orang-orang macam tu kan? Okey? Sambung. Hari ni lembik sikit sebab Penny nak cuti lama kan? Pada satu hari, Rabiah menziarahi teman-temannya, mereka menyebut dunia lalu mencelanya pula. Rabiah berkata, diamlah kalian. Kalau engkau tidak ada kecintaan di hatimu, tentu tidak menyebut-nyebutnya. Ingat, siapa suka sesuatu ia akan menyebut-nyebutnya. Kan? Faman ahabba syai'an aktsara bi zikri. Barang siapa yang suka sesuatu pasti akan menyebutnya. Kan? Biarlah sebut nama Nabi tak apa. Dikatakan kepada Ibrahim bin Adham, bagaimana engkau? Dia berkata, ku tampal duniaku dengan sobekan agamaku. Tapi agama dan yang ku tampal tidak abadi juga. Beruntunglah orang yang mendahulukan Tuhannya dan menemukan dunianya untuk seperlunya. Makna dunia tu, kalau dihias dengan agama pun tak mahu dia. Dia mesti tetap akhirat. Dunia tu kena letak kendian. Tak boleh datang sekali pun payah. Cuma agama tu dunia ikut sama, tak apa. Kerja akhirat dulu, tapi dunia ikut kendian. Yang saya sebut tadi kan surah Asyura tadi kan, saya sebut kan. Barang siapa yang kerja dunia, dia dapat dunia, takkan dapat akhirat. Tapi kalau dia kerja akhirat, insya-Allah Allah Taala akan bantu kita dalam urusan dunia kita. Semua dipermudahkan oleh Allah SWT. Ke pejabat kerajaan tu kita dah ambil giliran kita tu dapat sebab dek orang tu punya nombor tadi dia tak sampai, dia kata dah tak ambil, pakcik ambil ni, pakcik dia bagi kat kita.
Dapat giliran kita baru sampai. Contoh, dipermudahkan urusan dunia. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Tak habis tu baca. Cari parking pun tu dah. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Keluar orang tu. Tolongan dia kita baca doa tu. Dia keluar. Dah lah, dia memang dah sudah selesai keluar. Baik parking. Sorah ke Allah Ta'ala kan. Sorah ke Allah Ta'ala. Dikatakan juga kulihat pemburu dunia yang panjang umur dan mendapatkannya dengan gembira. Bagai bangunan yang dia bangunkan, selesai dia bangunkan, roboh pula. Nampak? Pemburu dunia macam tu lah. Dia membina bangunan. Dah bina, diroboh pula kan. Tak kekal pun. Lagi dikatakan, tiuplah dunia, ampunkan menghujanimu. Bukankah hujungnya pindah jua? Hartamu bagai jarahan saja datang padamu, namun akhirnya pergi jua. Harta pun tak kekal kan. Luqman berkata kepada putranya, wahai anakku, tukarkan duniamu dengan akhiratmu. Kau akan beruntung keduanya. Jangan kau jual akhiratmu untuk duniamu. Kau akan rugi keduanya. Tukarkan dunia dengan akhirat. Tu sebab tadi dia tak mahu sekali kan. Tukarkan dunia dengan akhirat. Kau jar akhirat dulu. Cuba tanya balik. Berapa ramai kat sini yang rasa dan seronok pergi surau. Betul tak kan? Hati tu buka. Kadang tertanya, kenapa tak daripada dulu? Betul tak kan? Kan tanya, kenapa tak daripada dulu? Ringan ni rasa datang kan. Wahal makin lagi sihat. Tapi kenapa makin borek? Sebab ujian dunia. Tapi syukurlah kita. Sebab nak kata kat luar tu masih ramai lagi orang tu walaupun umurnya dah sampai 50, 60 masih lagi meletakkan dunia tu bersatu. Masih ada. Tak ke surau dah. Tak ke masjid dah. Lekor ada lagi. Gegar Vaganza. Dari awal tahun dah beli tiket. Cubalah tengok tu. Saya tertengok yang penyokong tu. Itu dia ulangan kan. Tengok yang bapuk-bapuk tu lah. Ya Allah. Apalah terbalik. Kemudian cik-cik ni mengelinjang-linjang. Dengan ada colak jantan rasa ni saya tengok muka kan. Tak tahulah. Marah mak tak ada mak marah dah. Mak pun ada setengah. Mak pun sama situ. Kemudian jangan jual akhiratmu untuk duniamu, kamu akan rugi keduanya. Telah berkata Ibnu Abbas, Allah SWT menjadikan dunia 3 bahagian. Allah Ta'ala telah menjadikan dunia ini kepada 3 bahagian. Iaitu sebahagian untuk orang mukmin, sebahagian untuk orang munafik, dan sebahagian untuk orang kafir. Orang mukmin menyiapkan bekalan. Orang mukmin dia siapkan bekalan untuk akhirat tu. Orang munafik asyik berhias. Dan orang kafir bersenang-senang saja. Yang paling bahaya sekali yang kategori kedua tu, orang munafik tu paling bahaya. Kita rasa kita Islam dah, tapi belum tentu capai tahap mukmin tu sebab dia lekor. Sudah ada jadilah munafik. Pergi semayang. Pergilah, dah semua orang pergi. Jadi munafik ke tu? Pergi sebab orang lain pergi, bukan sebab Allah dah. Kau tak pergi ke kenduri tu pula orang mana? Tapi pergi dan mestilah pergi. Gila kau, tu peluang nak berzikir tu. Dia kata, kan. Kau ada lah orang Taman Purba biasa macam tu. Orang Taman Purba yang biasa pergi sebab nak berzikir. Bukan sebab nak makan mana. Rugi kau tak pergi rumah datuk tu. Gila kau, lauk sadap je bila kenduri tu. Kambing, berapa ekor tu? Kan kambing, tak cukup kambing tu. Sekejap selesai kan. Alhamdulillah. Kan? Sebab tak? Jadi makna jaga. Jangan masuk kategori yang kedua tu. Paling bahaya yang kedua, dia tak perasan. Nampak Islam dah. Nampak rasa okey dah, tapi munafik. Itu takut tu. Alhamdulillah, termasuklah saya takut. Kita kita masuk kategori. Senang kalau tak nak jadi macam tu, beringat tu ya. Rasa macam kita dah lain macam je. Astagfirullah, ya Allah Akbar. Kan? Kau pergi gila dengar malam ni Ustaz Don datang, handsome Ustaz tu. Astagfirullahalazim, ya Allah, dia datang nak dengar ilmu ada istighfar itulah ya, ingat. Kan? Dan dah charge dah handphone dan senang nak ambil gambar dengan dia kan. Contohlah kan. Ada salah, dah ambil lah gambar kan. Sebab apa? Nak mengabadikan kenangan bersama dengan orang-orang agama. Dengan agamawan. Tak apa, betul balik niat. Itulah. Kan? Sentiasa memperbaharui niat kita. Kemudian,
Orang kafir pula bersenang-senang. Orang mukmin siapkan bekalan, orang munafik berhias-hias, kan? Dan orang kafir bersenang-senang. Setengah mereka berkata, dunia itu bangkai. Ada yang menyatakan dunia itu bangkai. Siapa menginginkannya hendaklah bersabar bergaul dengan anjing. Nampak tak? Nah. Siapa yang nak tu bersabar bergaul dengan orang yang macam dia tak? Bangkai. Dia suka kat bangkai. Yang suka kat bangkai anjing. Dia dengan anjing ni kena sabar. Tidak ada takkan dapat bangkai tu. Sama ada bersaing dengan tu. Bayangkan gambaran. Maka dalam hal ni dikatakan, hai pelamar dunia untuk dirinya, gagalkan lamaranmu kepadanya. Yang kau lamar adalah pelacur, sebentar lagi akan musnah. Telah berkata Abu Darda, kebusukan dunia adalah kerana maksiat yang banyak terjadi dan tidak akan mendapatkan apa yang di sisi Allah, melainkan dengan meninggalkannya. Oleh kerana dikatakan, jika orang berakal diuji di dunia, tahulah dia ada musuh dalam selimut. Lagi dikatakan, wahai penginap yang gembira di awalnya, akhir malam akan terjadi sesuatu. Sirnalah masa-masa kenikmatan. Kembali dua hal datang dan pergi. Putaran masa selalu abadi, membawa untung dan rugi. Wahai orang yang berpelukan dengan dunia, kau hanyalah musafir saja. Jangan engkau memeluk dunia, sehingga gadis-gadis Firdaus akan mesra memelukmu. Jika kau cari syurga, kau akan tinggal di sana. Pantas saja kau tidak akan aman dari neraka. Biasalah kitab-kitab lama kan, memang ada syair-syair ni kan. Tapi maksudnya kita faham lah. Ya, syurga dan dunia. Abu Umamah Al-Bahili berkata, ketika Muhammad SAW diutus, Iblis mendatangi kawan-kawannya. Mereka berkata, telah diutus seorang Nabi dan telah dikeluarkan satu umat. Iblis berkata, apakah mereka suka dunia? Mereka menjawab, itu benar. Lalu Iblis berkata, jika mereka suka dunia, aku tidak peduli mereka tidak menyembah berhala. Aku hanya akan goda mereka dengan 3 hal. Dia akan goda dengan 3 hal. Jika mereka suka dunia, aku tidak peduli mereka tidak menyembah berhala. Maknanya dia tak kisah pun. Kalau orang tu dah gila dunia, okey lah tu. Kalau dia tak sembah berhala pun tak apa. Tetapi dia akan goda dengan 3 hal. Apa dia? Pertama, mengambil harta dengan tidak benar dan menggunakannya pada hal yang tidak semestinya, serta menyimpannya untuk hari esok. Pertama, mengambil harta dengan tidak benar, menggunakannya pada hal yang tidak semestinya, serta menyimpan untuk hari esok. Ambil cara tak betul, menggunakan dengan cara yang tak betul harta tu. Dan yang ketiga, menyimpannya untuk hari esok. Simpan lagi untuk esok. Dia senang simpan duit ni senang. Sebab dari sini, syaitan ni cakap, dari sinilah segala keburukan akan timbul. Nampak? Ambil duit dengan cara tak betul, ambil harta cara tak betul, menggunakan dengan cara tak betul, dan yang ketiga, simpan untuk esok. Daripada situlah anak punca nak jadi pada benda-benda tak elok. Seorang lelaki berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, hai Amirul Mukminin, terangkan kepadaku tentang dunia. Ali berkata, ia seperti rumah. Siapa sihat di situ akan jadi sakit. Siapa akan di situ akan menyesal. Siapa fakir di situ akan sedih. Siapa kaya di situ akan terfitnah. Pada halalnya akan dihisap dan pada haramnya akan diseksa. Dan pada syubhatnya akan dicela. Pada kesempatan lain, hal itu ditanyakan pula padanya, lalu dia berkata, aku jelaskan dengan panjang lebar atau sedikit saja? Dikatakan, ya sedikit saja. Lalu dia berkata, halalnya akan dihisap dan haramnya akan diseksa. Kalau nak urai, maknanya dalam dunia ni kan, halal itu kan benda-benda baik, dia akan kira-kira lah kebaikan itu kan. Haramnya akan diseksa. Ada benda yang lain pada orang. Sebut pasal ghuraba tadi, ghuraba dunia, pelik. Islam itu datang pun dalam keadaan yang pelik. Masa Nabi bawa Islam dulu, semua pandang Nabi pelik. Dan Nabi kata, berbahagialah orang yang pelik. Malik bin Dinar berkata, takutlah sihir. Ia telah menyihir hati para ulama, iaitu cinta dunia. Juga Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, jika akhirat ada di hati, dunia akan datang menolaknya. Kerana akhirat itu mulia, sedangkan dunia itu hina. Ini agak janggal. Yang lebih tepat adalah apa yang dikatakan oleh Sayyar bin Hakam, dunia dan akhirat keduanya berkumpul di hati. Mana yang lebih kuat, maka yang lain akan mengikut. Malik bin Dinar mengatakan, seukur kedukaanmu terhadap dunia, semangat akhirat, semangat dunia akan sirna pula dari hatimu.
Ini sama dengan apa dikatakan oleh Sayyidina Ali, dunia akhirat adalah dua bahagian, maka seukur dengan kerelaanmu kepada salah satunya dan yang lain akan gugur. Maknanya pegang satu je, pegang akhirat. Tak payah pegang dua-dua dah, satu je, akhirat, senang. Contoh kan, kita bekerja, dunia akhirat dua-dua dekat situ. Bila pegang akhirat, kita akan bekerja kerana nak dapat redha Allah, jaga amanah. InsyaAllah dunia tadi pun terjaga. Tak payah kita sibuk-sibuk nak jaga dunia tu. Allah Ta'ala bantu kita. Naik pangkat, nampak? Sebab dek kita kerja redha Allah tadi. Naik pangkat, alhamdulillah, syukur pada Allah. Nampak? Contoh macam tu lah. Kerja paling senang nak cerita kan. Al-Hasan berkata, demi Allah, kulihat satu kaum menganggap dunia lebih hina daripada tanah tempat mereka berpijak. Mereka tidak peduli dunia datang atau pergi ke sana atau pergi ke sini. Seorang lelaki berkata kepada Hasan, bagaimana pendapatmu tentang orang diberi Allah harta lalu dia bersedekah dan salat darinya? Apakah dia boleh bernikmat-nikmat di situ? Dia menjawab, tidak. Kalau saja dunia seluruhnya ini untuk dia, belum cukup baginya. Hal itu menyebabkan kefakirannya di akhirat kelak. Sebab tak boleh tak ada seronok kat situ. Walaupun dia ada tu, dia tak boleh seronok pun, tak boleh rasa nikmat pun dengan mana tu, tak boleh kan. Takut menyebabkan kefakiran, dia leko dengan harta tu besok. Payah bab hati ni. Bab contohnya kita dah ada banyak duit, bukan kata tak boleh kaya dah, tapi kita kena berhati-hati tu kan. Kita sedekah, kata kita rajin sedekah, mesti setan datang isi. Handa kau. Setan macam tu lah. Handa kau. Mana tompek kau tak sedekah. Cuba kau fikir, ada tak tompek lain lagi? Sedekah lah lagi. Biar orang tahu kau sedekah tu. Nampak? Dia bisik je tu. Kita pun bagi. Sebab itu terupa. Dan mana tompek, kadang terlopeh lah. Dan mana tompek dia tak sedekah. Kau cakap dengan dia. Contoh lah. Macam hari tu daripada kapal lah itu. Duit daripada tiket kapal tu sebahagiannya disumbangkan kepada Madrasah Al-Hasanah di Melaka. Saya daripada hari pertama saya ngelak, saya tak nak ceramah, hari kedua tak nak ceramah, sampailah hari ketiga baru ada rakaman Al-Hijrah punya kru masuk kapal tu. Dia naik kemudian ke Singapura buat rakaman 2 episod. Kan? Tapi masa petang tu, masa pagi tu naik, bayangkanlah daripada Singapura berhenti kat perairan tu, dah raket dengan Melaka tu, ada bot bawa pergi ke Melaka sebab nak pergi madrasah tu. Jadi dia minta saya cakap lah sepatah dua kata. Saya pun cakap, punya teruk ini nak pergi Melaka naik kapal, saya cakap. Selama ni elok naik kereta, nak tunjukkan apa Allah Ta'ala bagi signal naik kapal baru sampai kat madrasah ni. Naik kereta sibuk pergi zoo Melaka, pergi zoo lah, pergi ni lah, Taman Boyo lah kan. Tak ada siapa terfikir pergi madrasah ni dah kan. Terasa kan pergi. Yalah, naik kereta tak sampai, naik kapal lah boleh sampai. So punya sorik lah tu, kena nak beratur, cop dulu pasport tu, naik lagi tu, naik lah bot kocik tu, bawa buat tu bulu ni kan, Allah takut kan. Dah lah bawa tak tiba nang kan. Mak saya pun berasuh lah itu kan. Saya dengan mak saya tapi ikut, belum cuti sekolah kan. Minggu ni Abu start cuti sekolah kan. Ya, maknanya kalau apa tadi, maknanya jangan tak boleh nak bernikmat-nikmat pun. Inilah walaupun dan ni duit dan banyak, dan tak lupa sedekah. Nampak ayat tu pun dah tak betul. Nampak kan? Jadi jangan cakap apa-apa. Anggap ni semua dunia, selesai. Ni dunia semua ni. Kan? Orang nak tak ada, dan yang nak minta sumbangan sikit. Boleh berapa kau nak? Itulah dapat dah 5,000. Nah ambil 100. Jangan. Tahu bagi je kan, tak ada fikir panjang. Dia minta 5,000, 100 je boleh bagi. Yang lain ada bono nak baik saya kan. Salah kan. Sebab tu semua dunia kena ingat. Telah berkata Al-Fudail, kalau dunia dan segala gemerlapannya ditawarkan kepadaku tanpa dihisap di kelak akhirat, tentu aku akan singkirkannya seperti kamu mengenepikan bangkai ketika melaluinya kerana takut terkena pakaian. Macam tu hina lah dipandang oleh orang dulu-dulu kan. Dikatakan bahawa ketika Umar datang ke Syam, Abu Ubaidah bin Jarrah menghadap kepada beliau sekaligus menawarkan pada beliau agar pergi ke tempatnya. Maka di situ Umar hanya melihat pedang, perisai dan tunggangannya. Lalu Umar berkata kepadanya, barangkali engkau hendak mengambil harta. Abu Ubaidah menjawab, wahai Amirul Mukminin, ini pun telah cukup bagiku. Tak ada dah, tak apa yang ada lah. Telah berkata Sufyan, ambillah dunia untuk badanmu dan ambillah akhirat untuk hatimu.
Al-Hasan berkata, demi Allah, Bani Israel menyembah berhala setelah menyembah Allah adalah kerana cinta mereka kepada dunia. Wahab berkata, aku baca di sebagian kitab, dunia itu buruan orang pandai dan kelengahan untuk orang bodoh yang tidak mengenalinya sampai mereka keluar dari dunia lalu minta kembali, namun tidak boleh kembali juga. Telah berkata Luqman kepada puteranya, dia minta kembali balik ke dunia tu. Sebab apa? Terasa dia nak beramal ibadat balik. Kan terasa dia dah lekong dengan dunia, tapi dah tak boleh kembali dah. Dah habis-habis. Itu sebab peluang hanya sekali. Nak ibadah betul-betul. Selagi nyawa dikandung badan. Maka beribadahlah dengan sesungguhnya. Kemudian, sesungguhnya engkau hendak meninggalkan dunia dan menghadapi akhirat. Kau lebih dekat kepada kampung yang engkau dekati daripada kampung yang engkau jauhi. Mana akhirat dia jauhi sebenarnya makin okey. Kan? Hanya orang yang bangun daripada tidur sahaja tahu yang dia sedang bermimpi rupanya. Selagi dia tak bangun, dia takkan tahu yang dia tu bermimpi. Kan? Rasa macam botol, ya kan? Dah jaga. Ya Allah, mimpi sana. Sebab dah terjaga. Macam tu gak orang yang hidup. Dia akan sadar betapa dia tu tak cukup ibadah setelah dia mati. Jaga, ya. Pesan kat diri sendiri tu. Tak cakap dengan orang ni lah. Kan? Sa'id bin Mas'ud berkata, jika kau lihat harta seseorang bertambah namun akhiratnya berkurang dan dia rela saja dengan begitu, jelas dia tertipu dan dipermainkan namun tidak merasa. Amr bin Ash berkata di atas mimbar, demi Allah tidak kulihat kau lebih suka pada apa yang Rasulullah SAW zuhud padanya darimu. Demi Allah, tidak 3 orang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW melainkan apa yang ada padanya lebih banyak daripada apa yang menjadi kepunyaannya. Mana dunia ni tak ada apa-apa lah tu. Kan? Jagalah elok-elok diri kita ni. Nabi kita beribadah. Kalau ayat adalah ayat orang kita kan. Ayat kita kan gamar semua nak mampu lah kau. Bangun pagi ngantuk nak mampu je. Kan nak mampu tu. Makan sarapan tu canai ni sedap nak mampu je. Semua nak mampu je. Oi, lawa baju, lawa nak mampu. Habis semua nak mampu aku. Tapi dia tak sedia pun. Walaupun dia sebut nak mampu banyak kali. Kan? Ready je lah. Betul. Nak mampu selalu sebut. Nak mampu. Tapi tak ada macam perangai macam tak nak mampu. Kan? Macam dia hidup selama-lama. Tak kena jagalah. Jagalah elok-elok. Nabi, ada satu malam, ada satu kisah tu, Nabi terjaga. Nabi dah masuk dekat, Nabi dah tidur kat atas katil dan kulit dia bersentuh dengan Aisyah. Kemudian dia kata, wahai Aisyah, aku mau bangun bersolat. Maka Aisyah kata, sesungguhnya aku suka kepadamu ya Rasulullah, aku izinkan engkau pergi. Bukanlah kata Nabi minta izin dengan dia pun, tapi dia kata dia relakanlah Nabi pergi nak solat. Sebab soalan punca, orang tanya pada ada seorang sahabat tanya kepada Aisyah, apakah perkara yang paling menghairankan engkau? Dia tanya pada Aisyah, apakah perkara yang paling menghairankan kau yang kau nampak Nabi buat? Dia tu dia cerita pada satu malam Nabi masuk dalam selimut tu, tersentuh kulit dia dengan kulit aku. Tapi kemudian dia berkata, aku mau bangun, aku mau bersolat, kata. Maka Aisyah kata, aku suka kepada engkau. Dia suka lagi Nabi dengan dia, tapi diizinkan, dia relakan Nabi bersolat. Maka dia tengok Nabi ambil wuduk, Nabi menangis-nangis ambil wuduk. Dia tengok, heran lah. Kemudian Nabi bersolat, menangis-nangis, air mata sampai ke dada. Tu sebab lain ni lalu lagu Aiman Tino tu kan. Saya tak ingat lah, tapi air mata sampai ke dada. Banyak ke dada air mata. Takkan ada dia menangis kena orang sampai ke dada. Tahu tu kan. Tapi Nabi menangis air mata sampai ke dada. Sujud dia. Sujud nangis. Sudah bersalam nangis. Dan dia menangis perbuatan solat dia dan menangis ni. Akhirnya subuh. Bayangkan daripada malam sampai subuh. Maka Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapakah kau? Heran lah. Kenapa kau solat, kau menangis? Sedangkan kau tu tidak berdosa. Maka Nabi kata, apakah salah aku menjadi hamba yang bersyukur? Sebab dia syukur dia dengan nikmat Allah Ta'ala bagi, syukur dia dengan keampunan yang Allah Ta'ala bagi itu, maka dia menangis kepada Allah. Nampak? Sampai menangis.
Dan ada satu kisah tu tak digambarkan pula, tak pula disebut Nabi mana, tapi ada seorang Nabi nampak batu kecil menangis. Keluar air kat batu tu. Keluar air. Dia tanya pada batu tu, kenapa kau menangis? Kerana aku teringat, ada satu ayat lah, teringat ada satu ayat Quran tu, dia sebut tentang macam mana dia jadi dalam neraka ni batu-batu dan juga manusia masuk ke dalam neraka. Dia jadi bahan bakar kan. Manusia tu pun jadi bahan bakar. Jadi batu ni menangis lah, dia sedih. Sebab ingat dia pun termasuk dalam tu. Keluar air mata. Batu tu mencurat air mata. Lepas tu tanyalah, kenapa kau begitu? Dia ingat tu. Jadi apa yang kau nak? Aku nak minta ampun daripada Allah. Minta Allah Ta'ala ampunkan dosaku dan masukkanlah aku. Aku tak nak masuk dalam neraka. Batu tu pun tak nak. Kan? Maka Allah Ta'ala ampunkan. Lepas tu tetap keluar air. Kenapa keluar air? Sebab syukur. Maknanya menangis sebab syukur pun baik. Ya? Jadi rasa cukuplah cakap tu. Tiba-tiba dah 7.30. Tiba-tiba Alhamdulillah. Sampai saya tajuk ni. Lepas ni tajuk, lepas ni kebusukan dunia. Mana cerita pasal dunia akhirat ini kan? Kebusukan dunia. Kitab Mukasyafatul Qulub ni ada banyak versi, ada yang Jawi, ada yang apa cari. Penenang jiwa. Mukasyafatul Qulub, qulub hati, mukasyafah kan, penenang jiwa. Kalau nak cari buku tu lah. Jadi rasa cukuplah zakat itu. Terima kasih banyak. Sesungguhnya mana yang baik itu datang pada Allah SWT. Mana kurang tu pun cukup manusia sebagai manusia biasa. Jumpa lagi dari masa, minta semua doakan ya. Mudah-mudahan saya selamat pergi, selamat pulang kan. InsyaAllah pergi. Adik-beradik omak saya berapa beradik 8 beradik yang pergi bukan semua pergi, yang Jerman tu tak pergi. 8 beradik pergi. Anak saudara saya dengan ada seorang lagi lah. Jadi target satu van keluarga. Pergi sendiri. Alhamdulillah. Doakan ya. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.